Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ni Abang nak ceritakan kisah-kisah seram. Cuma sekarang ni Abang baru lepas sembahyang Isyak. Baru lepas makan malam, lepas tu sembahyang Isyak. Jadi boleh kata sekarang ni barulah pukul 9 lebih. Awal lagi lah. Jadi dia punya, Abang sendiri kurang, tak adalah rasa stres sangat kan, seram sangat. Boleh cerita yang lebih santai lah. Jadi cerita hari ini disampaikan oleh seorang melalui call oleh seorang puan, baru bergelar puan dalam lebih kurang dalam 2 tahun 3 tahun yang lepas, baru bergelar puan. Nama dia adalah Puan Nor. Ini Nor ni adalah nama sebenar. Kisahnya mengisahkan, berulang-ulang cakap. Jadi kisahnya kali ini adalah berkenaan dengan rumah yang dia pindah waktu dia mengandung 7 bulan. Waktu dia mengandung 7 bulan, dia pindah rumah baru. Jadi dia mengalami beberapa peristiwa pelik dekat rumah. Bukan pelik, tapi peristiwa seram dekat rumah tu. Dan ending kepada cerita tu adalah permulaan titik baru. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video abang. InsyaAllah abang akan ceritakan. Ada juga yang komen, bang, abang dah botak. Bukan botak, sebenarnya background belakang kan warna hitam selalu abang letak kan. Jadi bila hitam, rambut abang pula nipis-nipis, senipis apa tu, senipis abang nak cakap senipis iman. Dia macam teruk sangat pun. Senipis iman. Minta-minta kita semua imannya banyak lah kan. Okay. Jadi rambut abang nipis. Bila background belakang hitam tu yang nampak macam abang botak sebenarnya, tapi sebenarnya abang tak botak. Rambut abang sikit. Itu pun mujur dapat abang pakai minyak buah keras tu, yang macam minyak yang zaman-zaman dulu buah keras. Ada juga rambut. Kalau tidak langsung tak ada rambut. Dulu botak tengah tu. Petua lah. Nanti abang bagi link minyak buah keras. Abang dah pakai lebih kurang 5-6 tahun. Bagus. Rambut lebat. Tu rasa macam umur 40-an. Rasa macam umur 20-an. Okey. Melalut banyak sangat. Okey. Jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Waktu Puan Noh cerita dekat abang ni melalui call, dia dah anak dia dah besar, anak dia dah 2 tahun sekarang. Boleh kata kisah tu dah lama lah berlaku, dah ada sebelum PKP kisah tu berlaku. Lebih kurang tahun 2019 ke 2018, tapi abang rasa macam 2019 sebab dia ada cakap dia kahwin 2018, macam tu. Jadi mula-mula dia duduk dengan mak ayah dia, mak mertua lah, mak mertua dengan ayah mertua, hiduplah tak ada masalah sebab suami dia ni anak sulung. Lepas tu ada banyak adik-adik kecil lagi. Jadi dia tak ada masalah nak duduk dengan mak mertua. Pak mertua memandangkan mak bapak mertua dia memang orang baik-baik. Memang jenis yang bagus lah, tak ada masalah semua. Jadi hiduplah dia orang ni aman damai rukun. Yang dia ni pula banyak anak-anak, banyak anak, bukan anak buah, adik-adik ipar yang masih kecil-kecil lagi. Jadi bila adik-adik ipar tu dapat akak tu seronok lah kan. Akak pula jenis yang banyak cakap tak berhenti. Lepas tu ringan tangan, bukan ringan tangan yang mukul tu, ringan tangan buat-buat kerja. Jadi seronok lah. Jadi bila dah duduk dengan mak mentua, bapak mentua, tak ada masalah. Tapi lama kelamaan dia rasa macam dia teringin nak duduk sendiri, nak duduk rumah sendiri. Sebab kalau duduk dekat rumah mak ayah mentua ni, macam nak bergurau dengan suami tu, dia kata terbatas. Nak menggeletik-geletik ke, nak sergah-sergah dengan suami tu, nak manja-manja tu terbatas sebab malu dengan mak ayah mertua. Lepas tu malu dengan adik-adik ipar kan. Jadi dia cakap dengan suami dia nak pindah rumah lah kalau boleh. Tapi dia kena cakap dengan mak ayah dia baik-baik lah, takut orang tua terasa tak sedap pula. Jadi bila dia cakap dengan mak ayah mertua, mujurlah mak ayah mertua dia pun faham. Mak ayah mertua zaman sekarang kan moden-moden kan, dia faham lah hidup sendiri tu memang bagus lah sebab dah mulakan keluarga kan. Tapi waktu tu dia dah mengandung tau. Dia mengandung 7 bulan. Jadi puaslah dia cari rumah. Jadi rumah yang dia cari ni adalah dekat Setapak, kalau tak silap abang. Setapak Selangor. Sebab mak mentua dia pun duduk-duduk situ juga. Kalau tersalah nanti Puan Noh betulkan abang. Jadi dia carilah dekat rumah Setapak. Cari punya rumah, jumpalah satu rumah. Rumah tu rumah teres, satu tingkat, rumah lot tepi, corner lot. Ujung lah, lot ujung. Jadi dekat rumah tu ada dia punya tempat laman dia lah.
laman tepi, jadi cantik lah. Kalau katanya nak buat barbecue panggil keluarga tu seronok lah kan, ada laman tepi. Walaupun tu rumah lama, tapi rumah tu dah renovate, dah dicantikkan, memang sesuai sangat. Tapi bila buat perundingan tu dia terkejut, harga sewa yang ditawarkan tu kalau dekat sekitar kawasan situ lebih kurang 1,200 ke 1,500 untuk rumah teres macam tu, yang dah buat renovate, dah cantik molek macam tu. Tapi dia dapat sewa lebih kurang, bukan lebih kurang, memang tepat 500 sebulan, tak payah deposit. Kalau cerita hantu filem Melayu memang dah sah-sah lah, ni memang cerita hantu lah. Tapi dia pun Puan Noh ni terdetik dengan suami dia, biar benar murah Noh, dia kata ni. Kenapa murah sangat ni? Dia tanyalah dengan orang tu, kenapa murah sangat? Dia kata, sebab dia kata dekat setapak ni banyak lagi rumah-rumah kosong. Jadi betul lah setapak. Jadi banyak rumah kosong. Jadi ada persaingan. Jadi bila ada persaingan nak dapatkan penyewa tu bukan senang. Jadi diorang terpaksa turunkan sewa untuk dapatkan penyewa. Ini macam logik jugalah kan dapat sewa murah. Ada laman tepi lagi, memang cantik. Dah renovate, ceiling ganti. Lepas tu dia punya dah buat plaster ceiling. Lepas tu bilik dah lawa lah semua. Jadi dia tak tanggung-tanggung, dia memang terus sign agreement untuk duduk rumah tu. Jadi dia pun siap-siap lah dia berpindah dekat rumah baru. Bila dia dah pindah dekat rumah barunya ujung bulan tu, minggu depannya lah, ujung bulan tu. Jadi ujung bulan tu dia pindah lah. Waktu ujung bulan tu dia baru masuk kandungan dia 7 bulan nak ke 8 bulan. Macam tu lah lebih kurang lebih kurang je. Jadi bila dia pindah masuk tu tak ada masalah. Jadi semua seronok. Jadi dia buatlah kenduri, panggil lah jiran-jiran kan. Panggil orang surau lah, senang. Panggil orang surau buat bacaan Yasin. Jadi tak ada masalah semua. Tapi bila hari malam pertama duduk dalam rumah tu, Puan Noh ni, abang cakap Noh je lah, puan-puan tu susah sangat. Noh rasa macam pelik tau rumah ni. Rasa macam ada yang tak kena. Rasa macam bau baby. Bau macam kan kalau baby baru lahir kan bau dia macam bau wangi-wangi. Orang kata wangi-wangi kasturi ni lah. Ada bau-bau wangi macam tu. Bau-bau bedak baby, bau-bau pusat baby. Bau pusat baby. Ada macam bau-bau macam tu. Sedap lah bau dia kan. Pelik juga rumah ni ada bau-bau macam ni. Lupa abang nak cerita. Dekat luar rumah ada satu pokok ceri Malaysia. Tak tahulah korang tahu ke tidak pokok ceri Malaysia. Ceri Malaysia ni pokoknya rendang. Bila Noh beritahu abang dia ceri Malaysia, abang faham lah ceri Malaysia sebab dulu masa kecil-kecil abang suka makan ceri Malaysia ni. Jadi dekat luar rumah tu, dekat kawasan tanah tepi tu ada pokok ceri. Cuma waktu menyewa tu, si tuan rumah tu dia sebenarnya bukan tuan rumah tau, dia macam ejen tau. Dia menyewa dengan ejen. Tuan rumah tak ada. Cuma ejen tu beritahu pokok ceri tu jangan ditebang, cantik dia kata. Redup kalau nak buat barbecue. Dekat bawah pokok tu memang sesuai lah, rendang rimbun macam tu. Okey, jadi dia biarlah. Cuma Noh ni rasa macam tak sedap lah dengan pokok tu sebab pokok tu terlalu rendang, terlalu rimbun, terlalu cantik, terlalu menarik dengan kawasan tu. Jadi tak apalah, bila orang dah balik kenduri, dia pun tidur. Malam tu dia ada rasa macam tak sedap lah. Lagipun dia rasa, dia pasang aircon tapi rumah tu rasa panas. Lepas tu pula bau baby. Okey, tak ada masalah. Waktu dia mengandung tu, dia dah tak kerja lagi tau. Dia dah berhenti kerja. Jadi lepas suami dia pergi kerja, dia duduklah rumah. Bila dia duduk rumah, tak ada banyak masa. Bila orang mengandung kan, kalau tengok pada pengalaman kawan-kawan abang lah, bila mengandung ni duduk rumah banyak kali tidur kan, sebab bawa baby tu kan berat kan, nak mengandung anak jantan. Anak lelaki. Jadi berat lah. Jadi banyaklah bergerak. Lepas tu kalau ada masa tidur. Bila waktu dia tidur tu, waktu dia abang empang-empang alang antara sedar dengan tak sedar tu, dia nampak macam ada baby tau. Macam baby berdiri, baby duduk, baby melintas. Benda tu berlarutan dalam masa 2-3 hari. Lepas tu bila dah hujung-hujung minggu tu, bila balik rumah mak mentua dia kan, bapak mentua dia sajalah, bapak mentua dia balik rumah bapak mentua. Lepas tu dia beritahulah dengan mak mentua dia, dia kata rumah tu ada bau baby dan setiap kali siang, malam tak jadi tau, malam okey je sebab ada suami dia kot. Jadi siang tu dia nampak macam ada baby melintas, baby berjalan, tapi tak dengar suara, macam baby, nampak macam baby. Atau ada bau baby. Lepas tu bila mak mentua dia dengar macam tu, mak mentua dia cakap, jangan-jangan rumah tu ada benda-benda yang tak kena tak? Lepas tu dia tanyalah, itu mak pergi okey tak? Mak okey je, tak ada masalah pun, tak ada apa pun. Lagipun mak bukan bomoh, bukan boleh nampak-nampak pun. Okey, betul juga mak dia cakap kan.
Okey lah. Lepas tu bila berbincang tu dengan bapak mentua, dengan mak mentua dia, suami dia macam marah lah, kenapa tak beritahu dia kan? Kenapa beritahu mak ayah dia dulu? Tapi dia cakap dia pun tak teringat nak beritahu sebab benda tu bukan memberi keburukan. Dia rasa macam nampak baby melintas, mungkin sebabkan kandungan dia ke apa ke, sebab dia pun mengandung pada waktu tu juga kan. Okey, selepas Sabtu Ahad dia tidur dekat rumah mak mentua dia, Isnin tu dia balik rumah dia sendirilah. Petang Ahad, bukan Isnin, petang Ahad dia balik rumah dia sendiri, rumah yang disewa tu lah. Jadi bila dia balik rumah dia sendiri, start daripada ni dia punya gangguan dia ekstrim sikit. Kali ni bila suami dia pergi kerja, bukan ada baby melintas. Kali ni dia dengar suara baby. Start dia dengar suara baby daripada bawah pokok ceri tu. Siang tau, bukan malam tau. Dia ingat mulanya adalah anak-anak jiran ke apa, ke ada anak-anak baby yang menangis. Tapi bila dia amati betul, bunyi baby bunyi baby lah. Dia tak cakap bunyi baby macam bunyi baby gitu daripada bawah pokok. Pelik, kita bunyi baby. Ditambah pula melintas tu memanglah ada, dia kata sekejap terlintas, tapi dengar baby menangis bawah pokok, dengar baby menguek-nguek bawah bilik belakang, kan kejap dengar baby menguek dekat dalam bilik air, kan dengar baby tergelak-gelak dekat dalam bilik tidur dia. Jadi mula-mula hari pertama, hari Isnin tu dia kata macam dia mungkin anak jiran, malam tak ada apa-apa, esoknya siang jadi lagi, malam tak ada apa-apa, sampai seminggu dia jadi stres tau. Dia kata macam apa benda ni. Last pada malam Jumaat dia beritahu suami dia, lepas dia orang baca Yasin sama-sama, bagus kat laki bini ni kan buat baca Yasin sama-sama. Bila dia buat bacaan Yasin sama-sama tu, dia beritahu suami dia, dia tanya, abang ada dengar tak bunyi baby ataupun baby melintas dalam minggu ni? Atau suami dia kata tak ada bunyi apa pun, baby melintas ke apa melintas, tak apa-apa pun. Dia kata okey. Lepas tu dia ceritalah, dia kata dengar bunyi baby bunyi menangis lah apa benda ni. Dia suruh suami dia cek malam tu juga dekat bawah pokok ceri tu. Lepas tu suami kata okey lah, sebab sayang bini kan, ngandung anak sulung tu, dia cek lah bawah pokok ceri. Cek gali-gali dah juga, takutkan kalau jumpa bekas-bekas ke apa, keseram juga kan. Jadi cek gali-gali, tak ada apa-apa pun dia jumpa. Tak ada apa-apa, dia macam cangkul-cangkul sikit lah kan, tak ada apa-apa. Okey, lepas tu tak ada masalah lah. Lepas tu masuklah tidur macam biasa. Tapi malam tu dia dah mula rasa tak selesa tau. Dia dah mula rasa tak selesa sejak pada malam tu. Dia rasa macam tak sedap lah. Tak sedap sebab walaupun malam tu dia tak dengar lagi bunyi baby menangis, tapi dia akan dengar esoknya. Esoknya hari Sabtu dia akan dengar. Jadi dia akan stres. Dia akan mula, dia rasa macam aduh esok dengar bunyi baby menangis lagi, aduh malas ni situ. Tapi mujurlah esoknya suami ada kat rumah. Jadi dia bolehlah bersama-sama dengan suami dia mendengar suara baby tu. Jadi bila besok pagi bangun pagi, dia macam dah ready dah. Mesti beritahu suami dia kalau dengar bunyi baby. Langsung tak ada dengar bunyi baby. Tak ada, langsung senyap macam tu je. Dia rasa macam dah hilang kot, tak ada masalah kot. Okey, tak apalah. Jadi Sabtu Ahad tu jalanilah hidup macam biasa. Jadi bila Isnin dia tu, dia dah masuk, kandungan dia dah masuk 8 bulan. Dah 8 bulan dah besar lah kan. Jadi dia mula rasa sakit-sakit pinggang segala macam tu lah. Tapi Isnin tu lagi teruk, dia kata. Bunyi baby tu kadang-kadang serentak dekat dua tempat berbeza. Satu kat dapur, satu kat bilik belakang. Yang sini uek, yang sini hek, gelak-gelak. Dua tempat berbeza. Jadi sampai dia kata benda tu memang daripada tak takut bunyi baby, jadi takut bunyi baby. Lepas tu dia pula kalau dia nak tidur je, dia nampak baby tu sentuh muka dia, baby sentuh tangan dia. Segar pula. Benar meremang lah walaupun pukul 9 lebih. Dia nampak macam baby yang menyentuh-nyentuh. Tak boleh jadi. Dia cakap, ni dah memang kurang ajar ni. Jadi, nak jadikan cerita, dia pun telefonlah suami dia. Dia bincanglah, dia kata, boleh tak dia balik rumah mak ayah dia awal sikit. Dia buat helah macam tu lah. Kalau cakap dengan suami dia nampak baby ke dengan suara baby, suami dia tak percaya sebab suami dia pun tak nampak kan, tak nampak benda tu. Jadi mana nak percaya, lagipun orang jantan kan bukannya percaya sangat. Ni ilusi ni, ilusi semua ni, permainan tidur kata. Dia tak tahu bini dia tengah stres tu dengan mengandung bawa anak dia lagi kan.
Okay. Jadi bila dia cakap dengan suami dia tu, dia nak balik rumah mak dia sebab dia nak berpantang rumah mak dia balik awal sikit, suami dia kata, okey tak ada masalah pun. Jadi bujang, bila bini tak ada kan balik jadi bujang seronok juga. Panggil-panggil kawan tengok bola, ramai main game lagi. Bini tak ada, kalau bini ada memang penyapu lah. Itu kalau sesetengah bini, minta maaf bukan semua bini, sesetengah bini lah. Jadi bini dia kata, suami dia kata setuju. Okey lah, tak ada masalah lah, setujulah. Okey. Tapi suami dia kata tunggu hujung minggu. Dia no, cakap tak nak. Bukan hujung minggu. Nak hari ni, nak esok juga, nak esok juga. Gitu. Entak-entak kaki, nak esok juga. Sorry no, abang kadang-kadang nambah-nambah. Ni buat-buat lucu lah. Dia tak entak lah kaki kan. Dia kata nak esok, dia kata. Okey lah, tak apalah, ngikutkan bini lah. Jadi besoknya suami dia mohon cuti lah. Hari Selasa tu mohon cuti. Jadi dia pun packing-packing barang lah sebab suami dia mohon cuti hari Selasa. Jadi dia terus packing packing barang hari Isnin malam tu. Sebab esoknya dah nak pergi balik kampung mamak dia kan. Okeylah, dah seronok lah. Okey. Malam tu ada jadi satu benda yang pelik tau. No mimpi, dekat bawah pokok tu ada seorang perempuan mencangkung, lepas tu dekat atas sambil pegang baby macam ni. Mencangkung tapi sambil pegang baby. Lepas tu muka perempuan tu tak nampak tau. Nampak perempuan, memang nampak perempuan. Pakai baju apa pun tak perasan, tapi perasannya dia mencangkung, dia pegang baby macam ni. Macam tu. Lepas tu terbangun dia daripada tidur. Bila terbangun daripada tidur, dia rasa macam takut juga. Dia kejut suami dia. Sebab dia kata bukan mimpi, dia nampak macam real tau benda tu. Dia kejut suami dia. Dia kata, jom pergi tengok dekat bawah pokok ceri. Dia nampak macam ada perempuan bawa pegang baby. Oh, meremang bulu rumah abang. Dah kata penakut kan cerita hantu. Sikit-sikit meremang. Dah penakut cerita hantu. Lepas tu, suami dia pun bangun tengok dekat bawah pokok ceri tu tak ada apa-apa. Memang tak ada masalah pun. Tak ada apa benda pun. Terkejut abang. Bunyi apa tu? Bunyi bom macam bunyi bom. Tak ada apa-apa lah, dia kata. Okey, sambunglah tidur. Tapi masa tu dia dah selawat Nabi. Takut juga dah berpeluh. Takutkan mimpi kali kedua bangun dia cekik macam tu kan. Takut kan. Jadi tidur tak ada apa-apa. Jadi besoknya dia pun baliklah rumah mak ayah dia. Bila balik rumah mak ayah dia, dia akan stay kat situ sampai bersalin lah. Okey. Bila sampai bersalin, lebih kurang ada 2 bulan lah sampai dia bersalin tu kan. Nak jadi cerita, suami dia pun baliklah seorang-seorang kat rumah. Duduklah seorang-seorang kat rumah. Jadi bila duduk rumah mak ayah dia, dia rasa lapang lah kan. Yelah, rumah dia membesar kan. Dekat kawasan-kawasan situ juga, tak adalah jauh sangat. Jadi dia rasa macam lapang, dia pun tak adalah mengalami mimpi-mimpi pelik dan seronoknya tak dengar lagi bunyi baby uik-uik atau baby nangis-nangis. Okey, itu adalah tamat bahagian yang pertama. Okey, bahagian yang pertama adalah tentang Noh. Sekarang ni abang masuk bahagian yang kedua, kisah suami dia pula. Okey, bila Noh ni duduk mak ayah dia ni pun pantang lah ni sampai pantang dah bersalin ke hospital. Okey, semua cantik, bumbang-bumbang, dipendekkan cerita. Okey, dah cukup lah dia sebulan lebih, sebulan 44 hari kan. 44 hari kan kalau berpantang. Jadi dia pun dah kemas-kemas barang. Suami dia pun selepas suami dah habis pantang tu, dia cakap dengan suami dia, jomlah balik rumah dia. Dia kata jomlah balik rumah. Dia pun dah siap-siap habis pantang sebab dia kata planningnya lepas ni dia nak sambung kerja. Dia pun dah dapat tempat kerja baru kan. Okey. Tu suami dia kata jomlah okey tak ada masalah. Okey, dia pun kemas-kemas beg semua. Lepas tu dia pun naiklah kereta. Dalam kereta tu dia cakap, no, dia kata abang nak beritahu sesuatu, jangan terkejut, dia kata. Tu cakap dengan suami dia, kahwin lain ke? Sempat bergurau kan. Kalau kahwin lain kat situ kena cekik lah. Bukan tidak menerima takdir, tapi kurang hajar namanya. Tu dia buat cerita kat abang lah, dia gelak-gelak. Okey, dia kata tak. Sebenarnya abang dah pindah rumah lain. Kita dah pindah rumah lain. Abang dah tak duduk rumah tu lagi. Pelik juga. Kenapa abang pindah? Abang kata, okey je rumah tu. Lagipun sewa murah, 500 kan. Bukan senang dapat. Tu suami dia cerita. Sebenarnya, selepas Noh pergi balik rumah mak dia, ada berlaku sesuatu. Ni lah part yang kedua mak cerita. Dia punya mukadimah, kau panjang lagi kan. Dia kata, lepas Noh balik tu, lepas Noh duduk mak ayah dia tu, dia pun duduklah rumah tu. Bila dia duduk rumah tu, malam pertama tu, malam Rabu, malam Selasa gitulah. Dia mimpi dekat bawah pokok ceri ada perempuan menyangkung tau. Tapi tak nampak baby.
tak nampak ada pegang baby apa-apa. Dia mimpi. Lepas tu bila terbangun tu tengok dah subuh. Okey lah kan. Terus pergi kerja. Okey. Dah pergi kerja, balik kerja. Malam tu biar macam biasalah, dia masih bungkus semua. Tengah-tengah dia makan, dia dengar suara baby menangis dekat dapur. Dia ingat anak kucing. Dia pun pergilah dapur. Sebab suara anak kucing dengan suara baby dia kata lebih kurang sama. Dia pergi ke dapur, tak ada pula kucing. Dia pun selama ni tak ada bela kucing kan. Tak apalah pula. Lepas tu bila dia nak tidur, dia perasan ada seorang budak, baby lah, merangkak-rangkak dekat sebelah katil dia. Kan katil queen kan, duduk tidur baring. Dia kata perasannya dekat sebelahnya ada baby merangkak-rangkak. Dia terkejut lah, dia bangun. Satu malam tu, 2 malam tu dia kena dengki teruk gila, dia kata. Malam pertama perempuan, yang malam kedua ada baby. Dia mengucap panjang lah. Malam yang ketiga, tak tangguh-tangguh, memang tak lama lah, dia mimpi lagi perempuan tu bawah pokok ceri, tapi kali ni dia pegang baby. Macam yang Noh cerita. Dia duduk mencangkung, dia pegang baby macam tu. Lepas tu bila dia terbangun, dah pukul 4 pagi. Takut juga, dia kata. Seram juga. Tapi lepas tu dah terbangun tu, cepat-cepat buka lampu. Jadi tidur dalam keadaan terang. Nasib baik rumah tu ada aircon. Dia kata tak adalah panas sangat kan. Okey, tak ada masalah. Malam ketiga. Malam keempat, iaitu malam Khamis ke malam Jumaat macam tu. Macam tu dia kata. Malam Jumaat, malam Sabtu, dia nak tidur. Bila dia nak tidur, dalam pampang alang tu, antara sedar dengan tak sedar, dia nampak macam ada budak atau baby merangkak-rangkak melintas masuk bilik air. Lepas tu dia besarkan mata. Tak ada. Dia check tak ada. Lepas tu dia tarik selimut. Dia dah start lah nak tidur. Bila dia tarik selimut nak start tidur je, dah golek, nak tengah main-main mata semua, tiba-tiba perasan dekat sebelah dia, yang tempat Noh tidur tu, dia perasannya macam, aku tak letak bantal peluk kat sini. Bantal peluk letak bawah. Ini siapa pula? Dia pun mengiring lah, tengok sebelah. Tengok ada perempuan. Perempuan tengah baring. Tengah baring kat sebelah. Melompat di atas, dia keluar katil. Melompat dia turun katil. Terjatuh dia. Dia tengok betul-betul. Bukan perempuan. Bantal peluk. Dia pelik. Seingat dia, sebelum tidur, bantal peluk dia dah letak kat bawah. Sebab dia ni tak suka suami Noh ni, tak suka yang semak-semak atas katil ni kan. Jadi dia letak bantal peluk kat bawah. Tapi bila nak tidur, nampak macam ada perempuan. Perasan dia ke apa ni? Dah takut. Tapi bantal peluk dah naik ke atas. Memang dia ingat bantal peluk kat bawah. Dah tercegat, diam kat situ. Nak tidur ke tak? Akhir sekali dia buat keputusan tidur dekat hotel-hotel yang dekat-dekat kat situ. Siap baik ada rumah kedai. Yang rumah kedai tu dia buat hotel Good Morning. Hotel biasa lah kan. Hotel Good Morning. Jadi dia tidur dekat hotel tu. Tak adalah apa-apa ganggu. Jadi besoknya, hari Sabtu, dia dah rasa macam was-was nak duduk rumah tu, nak pergi ke rumah tu. Tapi dia kuat-kuat semangat lah. Dia kuat-kuat semangat, dia pergi rumah tu, tak ada apa-apa. Tapi dia dah start kemar-kemar baju, nak balik lah rumah mak mentua dia. Sebab nak tengok bini dia kan. Nak tengok bini dia kat kampung. Apa khabar bini dia, dah tinggal seminggu kan. Tengah-tengah kemas tu, waktu siang dia dengar bunyi baby lagi menangis. Lepas tu dah dengar bunyi baby nangis, nampak baby melintas. Peluh-peluh ni, dia kata sambil kemas, dia buat bodoh je. Kemas, terus balik kampung. Tutup pintu, terus balik kampung. Dah balik kampung, dia buat happy-happy lah dengan bini dia, dengan mak mentua dia. Buat macam tak ada apa-apa lah. Sebenarnya waktu tu dia stres. Dalam tu pula, dia terus cari dekat online rumah sewa. Dia tak beritahu Noh waktu ni. Dia cari online kat rumah sewa, dudang-dudang. Lepas tu jumpalah rumah sewa. Alhamdulillah, Allah nak tolong kan. Jumpa pula rumah sewa. Dah jumpa rumah sewa, dia pun kontak lah, ada perkhidmatan pindah barang rumah. Jadi hari Ahadnya, Isnin dia ambil cuti, dia cakap. Hari Ahadnya dengan hari Isnin, dia terus packing, terus keluar cari rumah baru. Rumah tu pula Alhamdulillah, orang lama baru dia keluar, dan rumah tu tak payah dicuci-cuci. Memang dah cantik betul lah. Jadi dia terus masuk barang, dia terus pindah. Itulah dia cerita kat Noh. Dia kata walaupun gangguan tu macam light je tak rasa, tapi seram lah. Dia pun percayalah dengan apa yang Noh cakap kan. Gelak-gelak Noh tu, padan muka, namun jantan sangat kan, ambil kena dengki dengan perempuan. Kan dah kena, dia kata. Tapi diorang ni laki bini macam berteka-teka. Sebenarnya apa yang ada kat bawah pokok tu? Pelik kan? Apa kaitan pokok dengan perempuan dengan baby?
Lepas tu dia nak juga tanya jiran-jiran, nak juga berborak-borak, tapi dia pun alah dah alang-alang dah sudah dah lepas lah. Jadi kira keluar macam tu je lah. Keluar orang kata terjun botol, keluar macam tu je lah. Kemas-kemas barang, pindah rumah baru. Jadi sejak daripada tu dia tak pergi lagi rumah lama. Okey. Itu tak ada dua cerita lah daripada Puan Noh tentang rumah misteri. Terima kasih yang dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang kisah seram rumah misteri, rumah baby. Rumah baby. Abang pun tak tahu apa puncanya, Noh pun tak tahu, suami dia pun tak tahu apa puncanya, dan dia orang pun tak sempat nak menyanyi-nyanyi jiran-jiran. Cuma yang abang ingatkan kat sini, kalau sebelum korang pindah rumah, nanya-nanya dulu jiran. Takut-takut ada apa-apa berlaku dekat rumah tu kan. Kita tak tahu sejarah di sebalik rumah tu. Ingat tak cerita yang abang pernah cerita pasal roh berkeliaran? Pasal rumah juga. Rumah tu ada seorang uncle gantung diri kan. Gantung diri kat rumah tu. Macam tu lah. Benda yang sama lah lebih kurang. Jadi abang berharap kalau korang pindah rumah yang dah pernah diduduki orang, tanya-tanya dulu dengan jiran. Kalau nak beli rumah second hand ni, tanya-tanya dulu dengan jiran. Takut jadi macam ini. Bila dah terberisik baik kan, Noh dengan suami dia ni bukan beli. Dia menyewa. Kalau dah terbeli, tak kesedih. Hari-hari dapat tengok baby. Dah lah Noh mengandung. Mujurlah tak ada apa-apa, semuanya selamat. Alhamdulillah. Jadi itu adalah cerita tentang pengalaman Noh dan suami dia di rumah. Maaflah cerita kali ini agak pendek, tapi pengajarannya hati-hati. Bila pindah rumah, korang pastikan betul-betul rumah tu clear. Kalau tak buat apa-apa pun, pergilah pagar ke apa ke, pakai ayat kursi ke, rukiah-rukiah ke. Okey, itulah. Sehingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.